Okey, untuk soalan 1, dia cakap R bersilang dengan T. Itu ada sikit salah ya. Ini bukan R, itu ialah kamu betulkan buku kamu, itu ialah S. S bersilang dengan T. Okey. Bersilang ialah yang sama. Kalau bersatu U, itu ialah semua. Okey, ini kena ingat, kita dah belajar. Jadi bersilang S bersilang dengan T, S ialah yang bulat. Okey. S ini kalau macam ni senang sahaja. S yang bulat, T yang pentagon. Okey, jadi yang bersilang yang mana? Yang dia kongsi ruangan yang sama. Jadi inilah jawapan dia. Okey, dapat kamu lorekkan itu, kamu akan dapat satu markah. Okey, kalau siapa betul, right, kamu akan dapat satu markah. Okay, untuk yang B pula, R bersilang dengan dalam kurungan S bersatu dengan T, dia ada prime. Kalau ada prime tu ialah bukan. Contoh kalau A lah kan. Kalau A prime maksudnya bukan A. Maksudnya siapa yang ada prime ni maksudnya bukan. So kita tengok ini kena buat nombor. Okey, jadi setiap ruangan itu mesti ada nombor. Buat 1, 2, 3, 4, 5. Mesti buatlah, jangan kamu tidak buat. Kalau kamu tak buat nanti ada yang tertinggal. Bila dah buat nombor, kita tengok satu-satu ya. Biasa kalau macam ni buat dulu dalam kurungan. Mesti buat dulu dalam kurungan. S bersatu dengan T tapi bukan dia. So kita buat dulu dalam kurungan tu. Cari dulu S tu apa. S ialah apa? S ialah 2, 3, 4. Okey. S 2, 3, 4 ni. Nampak ni S bulat ni. 2, 3, 4. Okey. T ialah 4 dan 5. 4, 5. Sebab dia kata bersatu maksudnya tulis semua. Bersatu tulis semua. 2, 3, 4, 5. Tak perlu tulis 2 kali. Jadi, tapi ini bukan jawapan dia. Jawapan dia sebab dia mau S bersatu dengan T tapi bukan. Maksudnya bukan. 2, 3, 4, 5 tu bukan. Mana yang bukan? 2, 3, 4, 5 bukan. Tutup 2, 3, 4, 5. Yang tinggal ialah 1. Jadi jawapan dia S bersatu dengan T bukan. Dia ada bukan kan? Itu ialah 1. Sebab ini bukan. Kita tak mau ini. Jadi yang bukan tinggal jawapan dia 1 sajalah. Belum lagi kita boleh lorek sebab dia ada lagi satu apa R. Okay, R apa R? R ialah 1 dan 2. Okay. R ialah 1 dan 2. Yang petak ni kan R 1 dan 2. Lepas tu dia bersilang dengan S bersatu dengan T yang bukan tadi. Bukan, kita sudah dapat 1 kan tadi. Dia dapat 1. Jadi ini bersilang, cari yang sama. Nombor apa yang sama? Yang sama ialah nombor 1. So itu dia jawapan dia. Jawapan dia ialah 1. Jadi kamu lorekkan 1. Okey, dapat jawapan ini kamu akan dapat 2 markah. Okey, selamat menjawab. Okey, soalan yang kedua. Mesti fahamkan soalan. Jarak bandar A dengan bandar B ialah 211,020 asas 3 km. Nyatakan jarak dalam kilometer antara kedua-dua bandar tersebut dalam asas 8. Jadi fahamkan soalan, dia bagi jarak. Jarak bandar A dengan bandar B ialah 211,020 asas 3 km. Nyatakan jarak dalam asas 8. Okey. Maksudnya asas 3 nak pergi asas 8. Asas 3 nak tukar pergi asas 8. Itu yang soalan minta. Jadi sebelum pergi asas 8, dia mesti lalu tengah-tengah iaitu asas 10. Asal apa-apa asas nak tukar pergi asas lain, mesti lalu asas 10. Maksudnya daripada asas 3, tukar dulu asas 10 baru jadi asas 8. Maksudnya daripada 2110 asas 3, kamu kena tukar pergi asas 10 dulu. Dah dapat asas 10 baru tukar pergi asas 8. Itu perjalanan dia. Okey, jadi macam mana kita nak tukar? Okey, macam mana nak tukar 2110 asas 3 pergi asas 10?
Sebab kamu tengok sini sebab di asas 3. Maksudnya kamu kena buat macam ni. Di atas 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4, 3 kuasa 5. Maksudnya ni dia punya. Okey. Mesti mula dari 3 kuasa 0. Kita ikut asas ya. Sini kalau ada 3 maksudnya kita gunakan 3 kuasa 0. Okay, jadi kamu darablah. Ini maksudnya darab asas darab nilai tu sama dengan 3 kuasa 5 darab 2. Kawan dia tambah dengan 3 kuasa 4 darab 1. Tambah dengan 3 kuasa 3 darab 1. Tambah dengan 3 kuasa 2 darab 0. Tambah dengan 3 kuasa 1 darab 2. Plus tambah dengan 3 kuasa 0 darab 0. Okey. Sama dengan kamu kira semua ni, ambil kalkulator. Kamu akan dapat 486 tambah dengan 81 tambah dengan 27 tambah 0 tambah 6 tambah 0. So kamu akan dapat 600 asas 10. Itu baru tukar pergi asas 10. Lepas tu kita nak tukar dia pergi asas 8 pula. Okey, 610 asas 10 600 nak tukar pergi asas 8. Jadi kamu kena buat dalam bentuk macam ni. Okey, ni kita dah belajar dulu. Imbas kembali. Okey, 600. Sebab nak tukar asas 8 bahagi dengan 8. So ambil kalkulator kamu. 600 bahagi dengan 8. Terus bahagi 8. Kamu akan dapat 75. Nampak? Tak ada puluhan kan? Jadi letak 75 tu di sini. Okey. Sebab tak ada puluhan, maksudnya dia tak ada baki. Ini bahagian sini tulis baki. Kalau tak ada baki, maksudnya dia ialah kosong. Tak ada baki lah. Kosong baki dia. Okey. Lepas tu bahagi lagi dengan 8. 75 pula. 75 bahagi lagi dengan 8. Kamu akan dapat berapa? Nampak? 9.375. Kita tak boleh tulis kat sini 9.375. Kita kena ambil nombor bulat dia, iaitu 9. Jadi dia ada lebih. Dia ada baki berapa? Dia ada baki 0.375. Sebab 9 tu kita dah kasih keluar kan. Jadi baki dia 0.375. Dan kita tak boleh tulis perpuluhan di sini baki. Jadi macam mana kita nak buat? 0.375 tu, 0.375 tu kamu darabkan dengan 8. Sebab sekarang nak tukar asas 8, kamu darab 8. So, kamu akan dapat sama dengan 3. Akan dapat 3. So, baki dia ialah 3. Okey. Lepas tu 9 tu bahagi lagi dengan 8. Semua kena bahagi dengan 8. 9 bahagi 8, kamu akan dapat 1.125. Macam cikgu cakap tadi, kita tak boleh tulis 1.125. Jadi kita tulis apa? 1 yang kat depan dia sahaja. Yang belakang tu sebab 1 dah keluar, tinggal 0.125. 0.125. Kamu mesti darabkan dengan 8. Kamu akan dapat dia punya baki. Baki dia ialah 1. Okey. Lepas tu bahagi lagi dengan 8. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni 1 ni dah lebih kecil daripada 8 kan? Kalau dah lebih kecil daripada 8, kamu turunkan je kosong di sini. 1 ini turun pergi sini. Yang 1 ini turun pergi baki. Sampai dah dapat kosong, habis. Lepas tu kamu baca daripada bawah ke atas, kamu akan dapat 1130 asas 8. Okey, jadi jawapan dia inilah maksudnya. Maksudnya jarak di antara bandar A dengan bandar B ialah 1130 asas 8. Soalan nombor 3. Dia kata selesaikan persamaan linear serentak yang berikut. Kalau jumpa begini, ini ialah persamaan yang pertama, ini ialah persamaan yang kedua. Kamu boleh buat dua cara, iaitu penggantian dan penghapusan. Okey, cara yang pertama cikgu tunjuk dulu gunakan teknik penggantian. Okey, kita buat dulu guna penggantian. Okey, macam mana nak gunakan penggantian? Okey, daripada persamaan yang pertama, okey, yang pertama
X tolak 4Y sama dengan negatif 8. Kamu pindahkan ini di belakang. Negatif 4Y dia akan jadi negatif 8 tambah 4Y. Kamu akan dapat X sama dengan negatif 8X tambah 4Y. X sama dengan negatif 8 tambah 4Y. Jadi gantikan X sama dengan negatif 8 tambah 4Y ini ke dalam persamaan yang kedua. Kenapa tak guna 1? Sebab 1 kita dah guna kat sini. Jadi masukkan itu X dalam persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Okay, masukkan sahaja X tu. Tolak 8 tambah 4Y tambah 7Y sama dengan negatif 5. Itu namanya penggantian. Maksudnya X ini digantikan dengan tu X tadi dari persamaan yang pertama. Lepas tu dah ada kurungan, kamu kembangkan. Kembangkan 3 darab negatif 8 dapat negatif 24 tambah dengan 12Y tambah 7Y sama dengan negatif 5. Cari kawan, nampak ni. Ni kawan dia. 12Y tambah 7Y, kamu akan dapat 19Y. Yang ini sebab dia tiada Y, pindah pergi sebelah. Negatif, pindah jadi positif. Tambah 24. Jadi kamu akan dapat 19Y sama dengan negatif berapa itu? Negatif 19. 19. Jadi negatif 5, hutang 5. Bayar 24 dapat 19. So Y sama dengan, ini darab pindah pergi sebelah jadi bahagi. Akan dapat Y sama dengan 1. Itu baru Y. Cari X dia. Daripada 1 ni tak sudah kan? Ambil daripada sini. X sama dengan negatif 8 tambah 4Y. Kita tahu Y ialah 1. So Y ialah 1. Kamu akan dapat X sama dengan negatif 8 tambah 4. Kamu akan dapat X sama dengan negatif 4. So jawapan dia kamu akan dapat X sama dengan negatif 4. Dan Y sama dengan 1. Dapat ini dapat markah penuh 4 markah. Okay. Kalau tadi kita gunakan kaedah penggantian, macam mana nak gunakan kaedah penghapusan? Okey, paling senang kaedah penghapusan lah. Kita ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Syarat dia untuk gunakan kaedah penghapusan, sama ada kamu pilih X atau pilih Y, kedua-dua dia mesti sama. X, sini X, sini 3X kan tak sama kan. Jadi samakan dia dulu. Macam mana nak sama? Macam mana X ni nak jadi 3X? Maksudnya persamaan 1 ni darab dengan 3. Okay, maksudnya semua ini persamaan yang pertama kena darab dengan 3. Kita tengok jadi dapat 3X tolak 4 3 12Y sama dengan negatif 24. Semua mesti darab dengan 3. 3X tolak 12Y sama dengan negatif 24. Ini persamaan yang pertama darab dengan 3. Jadi tulis balik persamaan yang kedua di bawah dia. Okey. Jadi dapat gitu kan. Lepas tu macam mana nak buat? Hapuskan. Hapus maksudnya kita tolak. Sebab dia sama ni, kita tolak lah. Kenapa kita tolak? Sebab kita nak hapuskan. Hapuskan dia maksudnya dia jadi kosong. 3X tolak 3X jadi kosong. Habis. Jadi yang tinggal ialah, kamu kena hati-hati dengan tanda. Kita bahagikan begini supaya senang. Ini dah jadi kosong kan. Dia ni negatif 12Y tolak dengan positif 7Y. Jadi tolak tambah dia akan jadi tolak. Jadi dia akan dapat negatif 19Y. Sama dengan negatif 24 tolak dengan negatif 5. Negatif dia jadi positif. Jadi dapat negatif 19. Ataupun ambil kalkulator saja kamu kira. So Y sama dengan, pindahkan negatif 19 tu ke sebelah. Kamu akan dapat Y sama dengan 1. Sama kan macam tadi, walaupun gunakan kaedah penghapusan, jawapan dia akan sama. Lepas tu masukkan ke dalam persamaan 1. X tolak 4Y sama dengan negatif 8. Okay. Persamaan 1 je cikgu ambil tadi. Kamu nak guna persamaan 2 pun boleh. Jadi masukkan Y sama dengan 1 ini ke dalam persamaan. X tolak 4, masukkan Y jadi 1 sama dengan negatif 8. Pindahkanlah 4 tu pergi sebelah. Negatif 8 tambah 4. Bila pindah dia negatif kan. Bila pindah dia jadi positif. So X sama dengan, kenapa 4? Sebab 4 darab 1, 4 ya.
Jadi dapat X sama dengan negatif 4. Sama kan jawapan dia? Jadi oleh itu X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 1. Boleh pilih mana-mana jawapan yang kamu boleh yang sukalah, yang kamu rasa senang. Okay, soalan nombor 4 itu ialah persamaan kuadratik. Jumpa soalan begini, selesaikan dulu yang dalam kurungan tu. 3x tolak 1 kuasa 2. Jangan lupa dia masih ada lagi tanda negatif dia ke depan. 3x tolak 1. 3x tolak 1 kuasa 2 kan. Jadi dia akan jadi macam tu. Sama dengan 25x tambah 1. Kenapa negatif ni ambil dari sini? Okay, maksudnya kita selesaikan dulu yang itu. Okey, macam mana nak selesaikan ini? Ini kamu dah belajar masa form 3 ke ni? Form 2. Okey, tolak. Jadi maksudnya 3x kita kembangkan. Macam mana kita nak kembangkan ini? Ingat anak panah? Ataupun paling senang kamu buat begini. Depan darab dengan depan. Okey, depan darab depan dapat berapa? 3 darab 3, 9. 9x kuasa 2. Lepas tu kasih jarak sikit. Belakang darab dengan belakang. 2 kan. Depan ialah 3x. Belakang ialah negatif 1 dengan negatif 1. Tu yang belakang. Depan darab depan dapat 9x kuasa 2. Sebab 3 9 x darab x kuasa 2. Belakang darab belakang. Negatif 1 darab negatif 1. Positif. Dia akan jadi positif. Jadi kasih jarak sikit 1 ke belakang. Okey. Lepas tu macam mana kat tengah-tengah ni nak buat apa? Kat tengah-tengah ni kamu tengok yang depan darab belakang. 3x darab dengan negatif 1. 3 darab negatif yang dapat negatif 3x. Ini positif kan, darab negatif dapat negatif. Lepas tu ini pun sama. Yang tengah. Memula depan dengan belakang. Ini belakang dengan yang tengah ni pun sama jawapan dia. Nampak kan? Jadi negatif 3x dengan negatif 3x tambah. Negatif 3x tambah negatif 3x. Kamu akan dapat hutang 3. Hutang lagi 3. Dapat hutang 6x. Yang ini jadi tambah. Sebab negatif-negatif. Jawapan dia ni kan? Okay. Sama dengan 25x tambah 1. Okay. Lepas tu masih ada tanda negatif ni. Macam mana nak hilangkan negatif ni? Sama juga. Buka kurungan. Maksudnya kamu negatif ni darabkan dengan semua nombor depan. Maksudnya dia ada 1 waktu sebenarnya. Tapi 1 tu tidak ditulis. Jadi dapat negatif 9x kuasa 2. Negatif tolak jadi tambah. Ini tolak, ini tambah. Dia akan jadi tolak. Okey, sama dengan 25x tambah 1. Lepas tu kamu pindahkan, jadikan dia dalam bentuk iaitu bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Jadikan dalam bentuk ini. Maksudnya yang belakang tu mesti jadikan dia kosong. Macam mana nak jadikan yang belakang tu kosong? Pindah je lah yang belakang ni pergi depan. Jadi kawan dia, negatif 9x kuasa 2 tambah 6x. Okay, ini x ada kan, pindah x dia akan jadi tolak 25x sebab tambah pindah jadi tolak. Ini tolak 1, ini pindah jadi tolak 1. Sama dengan kosong. Okey. Jadi macam mana nak buat? Cari kawan dia. Ni jumpa ni kan. X sama x, 1 sama 1. Selesaikan itu dulu. 9x kuasa 2. Positif 6 tolak 25. Okey, dia dah hutang 25. Dia bayar negatif 6. Dapat berapa? Negatif 19x. Tolak 1 jadi tolak 2. Hutang 1 jadi 2 hutangnya sama dengan kosong. So nak buat apa? Okay, hilangkan tanda negatif ini. Paling senang hilangkan tanda negatif tu. Darab balik dengan negatif. Semua ini darab dengan negatif 1. Yang penting yang depan ni masih positif. Okay, yang belakang tu tak kisahlah positif ke negatif. Yang penting depan masih positif. Darab dengan negatif 1 dapat 9x kuasa 2 tambah 19x tambah 2 sama dengan kosong. Okay, sampai sini
boleh guna kalkulator. Okey. Ini ialah A, ini ialah B, ini ialah C. Macam mana cara nak guna kalkulator? Okey, kamu ambil kalkulator kamu. On. Si on dulu kan. Tekan mode 3 kali sampai jumpa equation. Tekan 1. Ini kan. Lepas tu kamu tekan anak panah ini nampak ni. Sampai dapat degree, kamu tekan 2. Tengok dia keluar A. Tanda soal kan? A tanda soal. Kita tahu A kita berapa. A 9. Masukkan 9. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu B. B ialah 19. Jadi masukkan 19. Sebab dia positif. Masuk 19 je terus. Tekan sama dengan. C. C ialah 2. 2. Tekan lagi sama dengan. Jadi kamu akan dapat begini. X sama dengan negatif 0.111. Tak mau perpuluhan. Tukar pergi pecahan. Tekan shift. Tekan ABC. Akan dapat negatif 1/9. Tulis bawah sekali. X sama dengan negatif 1/9. Okey. Satu lagi tekan sama dengan lagi 1. Dapat negatif 2. Dan X sama dengan negatif 2. Okey. Jangan tinggalkan jawapan macam ni sebab dia ada satu lagi jalan yang boleh yang menjadikan dia markah. Kamu pergi bergerak ke atas. Jadi macam mana dia akan jadi 1, 2. Dia akan jadi 2 kurungan. Daripada bawah ni pergi atas, dia akan jadi jangan di bawah, mesti di atas dia. Dia akan jadi 2 kurungan. Kurungan pertama untuk yang ni, kurungan kedua untuk yang ini. Yang ni senang saja. Jadi X, okey, tengok dia ada ni, dia ada apa? Pecahan kan 9 ni. Maksud 9 ni darab dengan X dia akan jadi 9X. Yang ini sebab dia negatif, jadi dia akan tambah 1. Okey, yang ini pula ada ke di bawah dia? Tiada. Kalau tiada terus dia tulis X. Tak apa lagi nak tulis, nak darab macam yang pertama tadi. Sebab dia tiada penyebut dia. Jadi yang ini tolak, dia akan jadi tambah. Dah siap jawapan kamu. Untuk dapatkan 4 markah. Okey, soalan yang kelima. Kotak P mempunyai sebatang pen biru, 2 batang pen hitam dan 3 batang pen merah. Okey, dia bagi tahu kotak P. Okey, ini kotak P. Dalam kotak P ada sepatang pen biru. Ada 1 biru. Ada 2 batang pen hitam. Hitam ada 2. Kalau hash tu hitam, B tu biru. Kan? Dan 3 batang pen merah. M ada 3. 1, 2, 3. Okay, itu soalan tu cakap. Okey, jadi kotak Q mempunyai 4 biji pemadam putih dan 5 biji pemadam hitam. Okey, kotak Q pula. Ini Q. Ini P tu ialah pen. Q ialah pemadam. Okey, kotak Q ialah pemadam. 4 biji pemadam putih. Putih ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu dan 5 biji pemadam hitam. Hitam, 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 4. 5 biji pemadam hitam. Okay. Lepas tu kita ada kotak apa lagi? Okay. Dia ada kotak R. Kotak R ialah apa? Kotak R mempunyai 6 keping kad. Okay. R ialah kad. Ada 6 keping kad bernombor dan dilabelkan dengan 1, 2, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ada kad. Okey, ada kad 1, 2, 3, 5, 7, 8. Okey. Soalan dia, satu item dipilih secara rawak dari setiap kotak. Cari ke barang kalian mendapat, dia mahu ke barang kalian mendapat sebatang pen hitam. Sebatang pen hitam. Sebiji pemadam putih. Sebiji pemadam putih. Dan sekeping kad. Sekeping kad bernombor
genap. Okey, sekeping kad yang bernombor genap. Okey, kita tengok dia mahu sebatang pen hitam, sebiji pemadam putih dan sekeping kad. Bila kita cabut daripada ketiga-tiga kotak ini, itu yang kita dapat. Macam mana nak cari dia? Okey, mula-mula dia mahu hitam. Hitam ada berapa? Hitam ada 2. Dalam kotak P hitam ada 2. Jadi kalau pilih hitam, kita akan dapat 2 per, ada 1, 2, 3, 4, ada 6 batang pen. Dapat 2 per 6. Untuk kotak Q pula, dia mahu pemadam putih. Pemadam putih ini, ada berapa pemadam putih? Ada 4. 4 per 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 per 9. 4 per semua yang ada dalam. Okey, untuk kad pula dia mahu nombor genap. Nombor genap ada nombor 2 dengan nombor 8. Ada 2 je kan, jadi 2 per 6. Okey, gimana nak cari? So, tekan dapat. Kebarangkalian dia sama dengan, sebab dia gunakan dan. Kalau dan, maksudnya kita darab. 2 per 6 darab dengan 4 per 9 darab dengan 2 per 6. Okey. Ambil kalkulator, kamu darab, kamu dapat 4 per 81. Okey, dah siap jawapan dia. Okey. Okey, soalan yang ke-6. Raja menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah prisma dan sebuah kuboid. Okey, lepas tu dia diberi bahawa isi padu, gabungan pepejal itu ialah 780 cm padu. Hitung nilai P. Mana P ini P? Dia mahu cari P ini, berapakah P ini? Macam mana nak cari? Dia sudah bagi isi padu kan? Jadi kamu masukkan sahajalah. Isi padu maksudnya gabungan tu ialah isi padu prisma. Isi padu prisma tambah dengan isi padu kuboid. Maksudnya sama dengan 780. Itu yang kamu dapat. Okey, untuk cari isi padu prisma, dia punya rumus 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi yang selari darab dengan C tambah dengan isi padu kuboid panjang darab lebar darab tinggi. Okey, itu rumus Ini ialah rumus. Rumus ni dia akan bagi juga. Jadi kita masukkanlah ke dalam rumus. Maksudnya kita tahu isi padu, ini ada di darab tinggi lagi. Cikgu tertinggal di sini. Darab tinggi. Tinggi ya. Jadi 1/2 darab dengan, maksudnya ini ialah luas, kamu cari. Kalau prisma ini ialah luas trapezium. Okey, mana bentuk trapezium dekat dengan prisma tu? Ini ialah bentuk trapezium yang sengit sikit tu. Okey, mana sisi selari yang ini? Ini ialah sisi selari. Okey, kita tahu sisi selari yang ini ialah 12. Yang ini ialah sini P, sini 4. Jadi ini ialah P tambah 4. Okey, jadi masukkanlah ke dalam persamaan A tambah B tu 12 tambah dengan P tambah dengan 4. Darab dengan C. C ialah dia punya tapak yang ini. Ini ialah C. C ialah 9. Darab dengan tinggi. Mana tinggi dia? Maksudnya sebenarnya ni tak ada tinggi. Jadi kita ambil yang ini. Apa yang belum guna yang ini? 4. Darab dengan 4. Okay, itu untuk prisma. Lepas tu tambah dengan isi padu kuboid. Kuboid panjang darab lebar darab tinggi. 15 darab 4 darab dengan 4. 15 yang ini panjang darab tinggi darab lebar. Sama kan? Sebab dia bilang kalau ini maksudnya samalah. Okey, dapat sama dengan 780. Jadi kamu ambil lah. Nanti kamu kira dulu yang dalam kurungan ini. Yang ini boleh potong. Ini boleh darab terus. Darab ini 1/2 darab 9 darab 4. Tapi tak boleh, belum lagi boleh darab dalam kurungannya sebab dia akan tambah.
Okay, kamu darab itu dulu. Kamu akan dapat berapa? Ambil kalkulator, kamu darab, kamu dapat 18. Jadi dalam kurungan tu 12 tambah 4 boleh? 16. Tambah P. Bukan 16 P ya. Sebab dia masuk ada tambah. Jadi yang ini belum lagi settle. Tambah dengan 15 darab 4 darab 4. Dapat 240 sama dengan 780. Okay. Lepas tu selesaikan pula yang ini. 18 darab dengan 16 darab tambah P. 18 darab dengan 16 berapa? 288. Okay, ini sebab kita nak buang kurungan ni, kita kena darab. Nak buang kurungan. Tambah dengan 18P. Yang ini sebab dia tambah, pindah jadi tolak. 780 tolak dengan 240. Kamu dapat 540. Tolak ah. Okay, lepas tu kita nak P kan. Jadi mana-mana yang tak ada P, pindah lagi yang ini. 18P pindah 540 tolak dengan 288. So kamu akan dapat, ambil kalkulator ya, 252. Okay, dah habis ke belum? Belum. Selagi P pun ada nombor di sebelah dia. Selesaikan. Ini darab pindah jadi bahagi. So P 252 bahagi dengan 18. Kamu akan dapat P sama dengan 14. Okey. Itulah jawapan akhir dia. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan yang ketujuh. Raja menunjukkan dua garis lurus PQ dan QR. PQ dan QR. Diberi bahawa kecerunan garis lurus PQ. Okay, diberi kecerunan garis lurus PQ. M itu ialah kecerunan. Kecerunan garis lurus PQ dia bagi sama dengan negatif 2. Itu dia bagi. Itu maklumat yang dia bagi tulis. Soalan dia yang pertama, dia mahu cari koordinat titik Q. Okay, macam mana nak cari koordinat titik Q? Gunakan rumus kecerunan. Okay, jadi rumus dia mahu titik Q kan. Jadi dia sudah bagi kecerunan PQ ialah negatif 2. Jadi rumus kecerunan kita boleh guna ialah M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, jadi macam mana nak gunakan di sini? Okay, sekarang kita tengok P sama Q. Kita mau cari Q kan. Jadi Q ini ialah pintasan Y. So yang P ini kita ambil pintasan X dia iaitu 6. Okay, jadi negatif 2 sama dengan pintasan Y kita tak tahu. Bahagi dengan pintasan X 6. Lepas tu buat apa? Pindahkanlah. Dipindahkan jadi negatif 2 darab dengan negatif 6. Pindahkan ini dia bahagi kan. Jadi pindah darab tempat negatif, bawa negatif tu sekali sama dengan pintasan Y. So kita dapatlah pintasan Y sama dengan 12. Okay, belum lagi habis kan. Sebab dia mahu koordinat Q. Jadi Q, bukan koordinat Q. Q sini terdapat sini berapa? Terdapat sini 12. Jadi Q ini berapa? X0 Y 12. X0 Y 12. Okey, dah siap untuk soalan yang A. Soalan B dia mahu cari persamaan garis lurus QR. Persamaan bagi garis QR. Persamaan garis lurus QR. Kita tahu kat sini Q kita dah dapat tadi kan. Q dah dapat 0, 12. So, kita mau QR. QR yang ini. Jadi, cari dulu. Langkah 1 mesti cari kecerunan. Cari M. Okay, jadi, tengok sekarang. Dia bagi 2 titik. Kalau dia bagi 2 titik, cara dia cari M ialah sama dengan Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Itu cara dia. Itu rumus dia. Kalau dia bagi 2 titik, okey. Maksudnya dia bagi Q012 sama R negatif 4 negatif 4. Okey. Kenapa mesti ambil Q sama R? Sebab dia mahu QR lah. Jangan pula kamu ambil P. Okey. Ambil titik Q sama titik R. Jadi ialah X1 Y1
X2 Y2. Jadi tolaklah. Jadi Y1 tolak dengan Y2, 12 tolak dengan negatif 4 per dengan X di bawah tolak. Kosong tolak negatif 4. Okey, jadi kamu akan dapat tolak-tolak jadi tambah. Ini 16 per jadi tambah 4. So kamu dapat M sama dengan 16 bahagi 4. Kamu akan dapat 4. So M 4 sudah. Okey. Lepas tu langkah 2 yang mesti cari C. C ialah pintasan Y. Kita tahu sudah pintasan Y dia berapa kan? Berapa pintasan Y kita dapat tadi? 12. Okey, pintasan Y sudah dapat 12. Lepas tu langkah yang ketiga, terus masukkan sahaja ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M kita 4, X sudah sebalik, tambah C ialah 12. So dapatlah ini persamaan garis lurus QR. C pula, C dia kata cari pintasan X bagi garis lurus QR. Kita sudah dapatkan garis lurus QR tadi, Y sama dengan 4X tambah 12. Okay, daripada tadi yang ini. Sebab dia mahu QR, guna je itu balik. Lepas tu, dia mahu pintasan X. Jadi, jadikan Y sama dengan kosong. Sebab dia mahu X. Jadi, pindahkanlah. Pindahkan 12. 4X sama dengan 12. Macam tu. Negatif 12. Okay. So, X sama dengan negatif 12 bahagi dengan 4. So, kamu dapat X sama dengan negatif 3. So, pintasan X sama dengan negatif 3. Okay, dah siap. Okay, soalan yang ke-8. Jadual 1 menunjukkan maklumat keuangan Encik Lau. Fahamkan dulu soalannya. Pendapatan bulanan dia 2,500. Maksudnya gaji dia dapat 2,500 bulan-bulan. Pendapatan pasif 480. Perbelanjaan tetap 1,150. Perbelanjaan tidak tetap 940. Jadi A, Encik Lau bercadang menyimpan 12% daripada pendapatan bulanannya setiap bulan sebagai dana kecemasan. Hitung jumlah terkumpul dana kecemasan itu selepas setahun. Jadi kemudian hitung aliran tunai bulanan Encik Lau. Jadi A tu dia suruh buat apa? Suruh hitung, dia nak simpan 12% kan? Jadi dia beritahu dia nak simpan 12% daripada pendapatan bulanannya. Daripada 12% daripada pendapatan bulanan. Daripada maksudnya kamu darab. Maksudnya 12% darab dengan pendapatan bulanan dia. Pendapatan bulanan dia berapa? 2,500. So kamu akan dapat RM 300. Okay. Sebulan dia simpan 300. Jadi dia kata hitung jumlah terkumpul dana kecemasan itu selepas setahun. Kalau setahun maksudnya jumlah terkumpul, maksudnya 300 itu darab dengan setahun, 12 bulan lah. Sebulan 300. Kalau 12 bulan kamu akan dapat RM 3,600. Okay, itu untuk soal jawapan A. Okay, B pula, aliran tunai Encik Lau. Dia mahu hitung aliran tunai Encik Lau. Macam mana mau kira aliran tunai Encik Lau? Okay, jadi 2,500 pendapatan bulanan ini mesti tambah pendapatan mesti tolak dengan perbelanjaan. Baru kamu akan dapat aliran tunai. Pendapatan ada dua ni kan. 2,500 dengan 480. Maksudnya tambah 2 ini baru tolak dengan perbelanjaan. Maksudnya kamu buat macam inilah. Aliran tunai sama dengan RM 2,500 tambah dengan RM 480 tolak dengan RM 1,150 tolak lagi dengan RM 940. Jangan lupa tadi sebulan dia sudah buat simpanan ni kan 300, tolak lagi dengan 300. Jadi kamu kira
Kamu akan dapat jawapan dia RM 590. Okey, dah siap. Untuk soalan yang ke-8. Okey, seterusnya. Raja Sembit 3, soalan nombor 9. Raja 3 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua buah objek iaitu M dan N. Graf OA, graf OA, O pergi A ni mewakili pergerakan objek M dan graf OBCD mewakili pergerakan objek N. Jadi kedua-dua objek bermula pada titik yang sama dan bergerak pada laluan yang sama. Maksudnya dia daripada O ni, dia bergerak daripada titik yang sama dan pada laluan yang sama. Okey. M ialah apa? M ialah graf OA. OA ialah M. OA ni ialah M. Satu lagi OBCD. OBCD ialah N. OBCD ini ialah N. Okey, jadi soalan yang pertama, nyatakan laju seragam dalam MS -1 M per S bagi objek N. Laju seragam, mana laju seragam? Laju seragam ialah di sini. Apa maksud laju seragam? Laju yang malar kan, yang dia tidak ni, yang dia ini laju seragam dia. Lama tak nampak pula warna orange tu. Biru lah. Okay, ini laju seragam dia. BCD. Itu laju seragam. Dia mahu tahu berapa laju seragam dia? Laju. Sebab dia kata laju. Maksudnya kamu tengoklah dia laju sini. Nampak ni laju. Ini laju, ini masa. Kalau dia mau masa, tengok di bawah. Sekarang dia mau laju, tengok di tepi. Masa dia ialah 16. So, jawapan A ialah laju seragam 16 meter per second. Okey, dapat jawapan untuk A. Okey, soalan yang ke B. Pada T saat, perbezaan jarak yang dilalui oleh objek M dengan objek N ialah 16 meter. Okey, dia bagi perbezaan jarak sampai T sampai sini sahaja. Sampai T sahaja. Perbezaan jarak ialah 16 meter. Cari nilai T. Maksudnya kamu kena cari jarak dulu lah. Okey, kita cari dulu jarak M. Tengok M. M yang purple ni. M tu bentuk segi 3 ni M. Kalau cari jarak maksudnya luas di bawah graf. Kalau bentuk segi 3, maksudnya M tu, macam mana nak cari M? M ialah sama dengan jarak M sama dengan 1/2 darab dengan T tapak. Ni tapak dia. Tapak darab dengan tinggi darab 16. Okey, so jarak M. So dapat 8T. 1/2 darab 16, 8 8T. Lepas tu cari pula jarak N. Jarak N ialah, N tu bentuk apa? N tu bentuk trapezium. Nampak N tu bentuk trapezium. Gini. Trapezium ni N. Okey. Trapezium. Sisi selari yang ini. Okey. Maksudnya kita tahu di situ jarak N ialah sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. 2 sisi selari ialah apa? Kita dapat dekat sini, sisi selari ialah T dengan sini, T tolak 5. Kan? T tambah T tolak 5. Okey. T tambah T tolak 5 darab dengan 16. Sebab tinggi dia tadi 16. Kamu akan dapat 1/2 yang 8 lah. 1/2 darab dengan 16 dapat 8. T tambah T ialah 2T tolak 5. So kamu akan dapat 16T tolak 40. Okey. Lepas tu dia bagi tahu kan, beza jarak ialah berapa? 16. Kamu rasa siapa yang jarak dia yang paling panjang? M ke N? Bila kita tengok, kita tahu kan N yang jarak dia paling panjang. Maksudnya jarak dia
16T tolak 40. Yang ini ialah jarak N. Tolak dengan 8T dapat 16. Sebab dia kata perbezaan jarak 16 kan. Jadi 16T tolak 8T kamu akan dapat 8T tolak 40 sama dengan 16. Pindahkan jadi 8T sama dengan 56. Sebab tolak kan pindah jadi tambah. Jadi T sama dengan 56 bahagi 8 dapat 7. So dapat jawapan dia T sama dengan 7. Soalan terakhir untuk bahagian A. Rajah 4 menunjukkan 3 kepingkat bernombor di dalam kotak P dan 4 kepingkat berhuruf di dalam kotak Q. Okay. P ada 145, Q ada PARK. Jadi sekepingkat dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Cari kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad dengan nombor ganjil dan huruf vokal. Sama macam tadi ni. Ingat lagi tadi kita buat kan? Ganjil dan huruf vokal. Okey, nombor ganjil. Kotak P dia mau nombor ganjil. Nombor ganjil dan. Kalau dan kita daratkan tadi. Kita cari dulu yang nombor ganjil 145, nombor ganjil ada 2 per 3. Okey, satu lagi ialah huruf vokal. Huruf vokal ialah apa? Huruf vokal ialah A, E, I, O, U. So ada satu saja, 1 per 4. Jadi macam mana nak tulis jawapan dia? So P dalam kurungan tulis memilih kebarangkalian memilih nombor ganjil dan huruf vokal sama dengan 2 per 3 darab dengan 1 per 4. Kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 1 per 6. Okey, dah siap.